Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopas Channel. Sebentar tadi YB Menteri menjawab ya soalan-soalan daripada ahli Parlimen Pembangkang, khususnya YB Rafizi Ramli. Ya, kita tahu satu soalan ini adalah soalan yang begitu berat, tapi ya kita nampak bagaimana YB Rafizi Ramli menjawab dengan tenang ya berkaitan dengan soalan yang saya percaya ya akan menjadi satu soalan yang begitu menjadi apa nih perhatian ya khususnya kepada rakyat yang memerlukan pekerjaan, sistem digital dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita dengar jawaban terbaik ya YB Rafizi Ramli dari soalan ini. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawa kita untuk melihat, menonton dan juga mendengar ya jawaban tenang daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia. Yang berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan nombor 2. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Indra Mahkota. Rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau yang selalu disebut sebagai My Digital telah dilancarkan pada 19 Februari 2021 dan berperanan untuk merealisasikan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan dan peneraju serantau dalam bidang ekonomi digital. My Digital telah menggariskan 6 teras utama, 22 strategi, 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif merentasi 3 fasa pelaksanaan sehingga tahun 2030. Walaupun pelaksanaan My Digital terganggu sedikit selepas pelancarannya akibat bencana COVID, beberapa strategi yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka tindakan berkenaan. Tumpuan kerajaan kini adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan industri digital dan tech selaras dengan kepentingannya sebagai satu dari 5 industri SGHV ataupun High Growth High Value yang telah ditetapkan sebagai enjin pertumbuhan baru ekonomi negara. Untuk mencapai sasaran itu, beberapa penambahbaikan strategik dan taktikal telah pun dikenal pasti oleh kerajaan, termasuklah beberapa perkara berikut yang tidak diambil kira sebelum ini semasa perencanaan My Digital. Pertama, tumpuan pembangunan industri tech dan digital tidak lagi dipandu semata-mata oleh sasaran 5 unicorn seperti yang diumumkan sebelum ini. Mengambil kira perubahan di dalam industri digital dan tech di seluruh dunia. Sebaliknya, usaha kerajaan akan bertumpu supaya satu ekosistem diwujudkan untuk membantu mencambahkan seberapa banyak syarikat pemula di peringkat seed dan pendanaan akan diberi tumpuan juga lebih kepada di peringkat seed dan angel investor. Kedua, rangka perundangan dan pentadbiran perlu diselaraskan dengan aspirasi industri digital dan tech. Selain dari pengenalan rang undang-undang baru seperti Akta Omnibus mengenai perkongsian data dan keselamatan data serta penyelarasan undang-undang yang lain, tumpuan juga diberikan untuk meningkatkan daya kepimpinan digital di peringkat awam dan swasta untuk memastikan terutamanya sektor awam dapat mempercepatkan pertumbuhan industri digital dan tech. Ketiga, aspek penghasilan bakat dalam bidang digital dan tech akan dipercepatkan untuk memastikan negara berupaya membekalkan bakat-bakat kritikal dalam industri digital dan tech seperti jurutera perisian, saintis data, jurutera data, jurureka UI UX, pembangun produk dan jurutera kecerdasan buatan ataupun AI pada skala yang lebih besar. Saya minta dalam 2 minit lagi. Silakan. Keempat, pembangunan aplikasi awam oleh agensi-agensi kerajaan akan bergerak ke arah pelaksanaan GovTech, iaitu akan diintegrasikan ke arah pendekatan satu tingkap yang menggunakan data bersepadu
berbanding dengan pendekatan sekarang yang sistem yang lain-lain di agensi yang berlainan. Kelima, untuk membawa masuk pemimpin industri kecerdasan buatan ataupun AI ke Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai hub AI di rantau ini. Dan keenam, mengubah strategi industri digital dan tech negara dari sasaran-sasaran berbentuk umum kepada sasaran utama untuk menjadikan Malaysia destinasi utama syarikat-syarikat pemula dan bakat-bakat tech dan digital dari dunia. Oleh yang demikian, beberapa langkah awal telah pun dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyelaraskan My Digital dengan sasaran KSP untuk menjadikan industri digital dan tech ini sebagai HGHV, termasuklah peranan kesemua agensi kerajaan dan JLC yang bertanggungjawab membangunkan industri ini telah pun diselaraskan melalui kaedah satu tingkap atau single window yang kini dikendalikan melalui My Startup untuk mengelakkan pertindihan di antara fungsi-fungsi agensi dan memudahkan urusan dengan syarikat-syarikat pemula. Kedua, Kementerian Ekonomi juga telah membangunkan program Executive Digital Leadership ataupun EDL yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kepimpinan digital dalam sektor awam dan swasta. Program yang dibangunkan khas oleh Asia Business of School, ASB, dengan penglibatan syarikat-syarikat teknologi digital dunia seperti IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services dan juga Shopee. Penglibatan pegawai di peringkat pengurusan tertinggi dari sektor awam akan dapat menyumbang kepada transformasi pendigitalan di organisasi awam dan syarikat swasta, dan pengambilan kohort pertama telah bermula dan dijangka kelas ataupun kohort pertama itu akan mula masuk kelas November ini, bulan ini. Dan yang ketiga, program Skill at Scale, iaitu penghasilan bakat digital dan tech secara besar-besaran akan dilancarkan dalam suku pertama 2024. Program ini akan memberi peluang kepada bakat dari bidang-bidang konvensional, contohnya jurutera kimia, jurutera mekanikal, matematik, fizik dan sebagainya, untuk melalui latihan intensif untuk berubah ataupun dengan izin pivot kepada bidang profesional, menjadi profesional di dalam bidang teknologi dan tech. Akhir sekali, keseluruhan strategi baru dan penambahbaikan ini akan terkandung di dalam satu sectoral blueprint yang dinamakan KL20, KL20, yang dijangka akan diluncurkan dalam bulan Februari atau Mac 2024. Aspirasi KL20 adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan ekosistem syarikat-syarikat pemula di Malaysia dengan menjadikan Malaysia diiktiraf sebagai salah satu dari 20 ekosistem syarikat pemula terbaik di dunia menjelang 2030, seterusnya berupaya membawa masuk pelaburan syarikat-syarikat pemula dari seluruh dunia bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi digital. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Indra Putra. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dapat melihat jawapan tadi seakan-akan teaser kepada blueprint KL20 yang kita nanti-nantikan. Ada 4 perkara yang ingin saya bertanya. Yang pertama ialah mungkin ini akan dijawab dalam blueprint, tetapi kalau boleh diberi sedikit teaser, subsektor atau trust mana agaknya, sebab digital ekonomi ini luas sangat, yang akan diberikan tumpuan dalam setahun dua yang akan datang, yang menjadi katalis kepada yang lain-lain. Yang keduanya ialah ada tadi disebut tentang mewujudkan konsep satu tingkap itu untuk My Startup. Bagaimana dengan agensi-agensi lain untuk yang bukan berkaitan dengan My Startup? Contohnya dulu seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri, bekas Yang Berhormat Jeli, dan ada seorang pegawai atau tim khusus di EPU. Jadi itu mungkin boleh dijelaskan. Yang ketiga ialah bila kita bercakap soal bakat baru, kita juga tentu bercakap tentang jenis-jenis pekerjaan baru.
Tapi saya dah tanya ni kepada kementerian lain tapi saya tak dapat jawapan ini. Dalam Kementerian Sumber Manusia itu, kita memaparkan setiap tahun dan setiap rancangan Malaysia 5 tahun itu jenis-jenis pekerjaan, dan jenis pekerjaan itu dah 40 tahun dah. Pengurus, profesional dan sebagainya. Mungkin Kementerian Ekonomi boleh memulakan senarai baru untuk rakyat faham, oh ini dia jenis pekerjaan baru. Kalau tidak, ibu dan ayah dia akan menumpu kepada jenis-jenis pekerjaan yang lama itu. Profesional dianggap profesional itu mungkin 7-8 kategori. Itu kategori dah lama. Tapi mungkin ada kategori baru. Dan yang akhir sekali ialah sejauh mana kerajaan akan benar-benar bersifat terbuka, sebab dalam nak memajukan ekonomi digital, apalagi kita nak jadi hub untuk rantau ini, kita harus lebih terbuka dari segi dasar immigration, dari segi dasar-dasar tertentu yang sebelum ini saya lihat ada hambatan. Mungkin ini yang Berhormat bayangkan daripada perubahan-perubahan dalam perundangan dan peraturan. Terima kasih. Ya, Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Indra Mahkota. Ada 4 soalan. Yang pertama ialah tentang subsektor. Kita kena mengambil kira bagaimana cepatnya industri digital dan tech ini berubah. Pertama, dia bergantung kepada dengan izin flavor of the month. Jadi contohnya sekarang flavor of the month adalah AI. Jadi dalam tempoh 1-2 tahun ini, dari segi pelaburan daripada firma-firma venture capital, sebahagian besarnya pergi kepada 2 industri utama, subsektor utama, iaitu yang bersabit dengan AI dan juga peralihan tenaga contohnya kan. Jadi pandangan yang akan disertakan di dalam KL20 ialah kita tidak terlalu terikat dengan subsektor seperti pendekatan-pendekatan sebelum ini, kerana industri itu berubah dengan begitu cepat. Sudah tentu kita perlu mengambil beberapa pendekatan untuk meletakkan Malaysia di peringkat kepimpinan serantau tertentu. Yang itu yang kita usahakan dalam bidang kecerdasan buatan AI. Tapi pandangan saya Indra Mahkota ialah sebab itu peralihan kepada pendekatan mestilah kepada soal mewujudkan ekosistem terbaik, kerana dengan ekosistem terbaik itu ia akan dapat menarik minat syarikat-syarikat pemula dari seluruh dunia dalam bidang-bidang dan subsektor yang menjadi pilihan pada ketika itu untuk beroperasi di Malaysia, dan itu dengan secara automatik juga akan membawa masuk pelaburan-pelaburan daripada venture capital. Selain daripada subsektor-subsektor yang telah digariskan di dalam My Digital sebelum ini. Soalan kedua ialah mengenai penyelarasan agensi-agensi. Untuk makluman Dewan, keseluruhan pelaksanaan rangka tindakan My Digital ini dipantau melalui Majlis Ekonomi Digital yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh semua kementerian-kementerian yang terbabit. Jadi sementara satu tingkap tunggal, single window itu diwujudkan untuk memudahkan syarikat pemula berurusan dengan kerajaan, di belakang tingkap itu penyelarasan dibuat dengan agensi mengikut tumpuan dan bidang kuasa masing-masing. Soal ketiga ialah soal bakat. Saya bersetuju bahawa satu keutamaan yang kita perlu berikan kepada masyarakat ialah supaya ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di universiti mengetahui pola bidang kerja bernilai tinggi untuk masa akan datang, dan sebahagian besarnya ini adalah di dalam bidang digital dan tech. Dan kita ada data yang mencukupi daripada agensi-agensi kerajaan, baik di bawah Kementerian Sumber Manusia, baik di bawah Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian yang lain, dan insya-Allah ini akan disepadukan di dalam laporan-laporan baru yang akan diterbitkan oleh kerajaan melalui DOSM sebagai sambutan daripada dan susulan daripada laporan-laporan mengenai pasaran kerja yang telah pun dimulakan. Kita dah mulakan laporan gaji mengikut suku tahun, itu telah dikeluarkan,
dan daripada satu suku ke satu suku, maka maklumat-maklumat termasuklah yang bersabit dengan permintaan dan penawaran kerja-kerja dalam bidang-bidang baru ini akan dimasukkan. Dan yang terakhir sekali ialah mengenai keterbukaan. InsyaAllah keputusan-keputusan dasar untuk kita membuka seluasnya ekonomi kita kepada bakat-bakat antarabangsa di peringkat yang berkemahiran tinggi itu telah dibuat, dan inilah yang akan diperincikan di dalam KL20, kerana kita tak boleh mengangkat ekosistem digital kita untuk menjadi tumpuan dunia kalau kita dilihat tidak mengalu-alukan bakat daripada seluruh negara. Terima kasih. Yang berhormat Ibu Jimo. Terima kasih Timbalan Speaker. Mengikut YBTM sendiri yang telah 2-3 bulan yang lepas mengumumkan generative AI sendiri adalah satu sektor ekonomi yang sebesar 113 juta. Goldman Sachs telah umumkan jelang 2027 ekonomi ekosistem generative AI sendiri mungkin sebesar 480 bilion USD. Ia satu yang bergerak pantas dan ia sesuatu ekosistem ekonomi yang sangat besar. Sudah tentu kita perlu dengan izin low hanging fruits perlu dibantu untuk kita petik dan tuai buahnya. Adalah sebenarnya syarikat-syarikat yang dah masuk stage pre-IPO yang bukan lagi termasuk dalam My Digital, bukan lagi masuk dalam My Startup. Adakah pihak kementerian dan juga kerajaan punya hasrat atau usaha untuk membantu fast track syarikat-syarikat yang sudah berjaya seperti Imagine, one of the key generative AI players di Malaysia yang kedudukan ke-13 di dunia kalau ikut Andreessen Horowitz. Adakah kerajaan punya hasrat atau perancangan untuk membantu yang sudah berjaya untuk propel to the next level dengan izin? Yang berhormat Menteri. Terima kasih Ibu Timo. Ada dua perspektif tadi. Yang pertama tentang kecerdasan buatan ataupun AI. Dari segi dinamika industri, sudah tentu tumpuan dan juga penyelidikan dan pembangunan yang paling intensif ini hanya boleh berlaku di beberapa tempat di dunia sahaja. Kebanyakannya di Silicon Valley, kebanyakannya di China dan beberapa tempat di Amerika Syarikat. Tumpuan bila kita kata untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kecerdasan buatan serantau ialah untuk memastikan bahawa bukan sahaja kita bercakap mengenai AI tetapi ekosistem untuk membolehkan syarikat-syarikat pemula di lapisan-lapisan bawah itu boleh terbabit. Kalau di rantau ini tumpuannya ialah di Malaysia kerana kita bercadang untuk mewujudkan infrastruktur AI yang terbaik di rantau ini. Dan itu insya-Allah akan diumumkan di dalam KL20. Sudah ada beberapa perbincangan lanjut dengan syarikat-syarikat gergasi AI dunia. Maksudnya, kalau syarikat pemula ingin menggunakan chips ataupun processing capacity pada peringkat yang membolehkan mereka membangunkan produk AI, mereka kena datang di Malaysia di rantau ini kerana di tempat-tempat lain tak ada lagi. Jadi itu yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Bersabit dengan soalan Ipoh Timur sama ada kerajaan akan membantu syarikat teknologi yang telah dilihat berjaya untuk disenaraikan. Ini mungkin pandangan yang kurang popular. Tapi itulah yang saya sebut kepada jawapan Indra Mahkota tadi. Tumpuan kerajaan ialah kepada syarikat-syarikat di peringkat seed. Kerana industri digital dan tech ini dia bermula secara, kalau ikut piramidnya, lebih banyak syarikat di peringkat seed, maka lebih banyak yang ada kebarangkalian untuk berjaya untuk naik kepada series A, series B, series C, sehinggalah ia disenaraikan. Selalunya di dalam satu ekosistem yang mana tidak cukup syarikat di peringkat seed, maka tak cukup pula syarikat yang sampai ke series A, series B dan series C. Sebab itu kita mengubah pendekatan daripada kita tumpu kepada nak capai 5 unicorn, tapi kita bagi bantuan sepenuhnya kepada 4-5 ini saja
adalah lebih baik untuk kita tabur bantuan dan buka ekosistem itu kepada seberapa banyak yang ada supaya syarikat-syarikat yang benar-benar berdaya tahan ini apabila mereka telah melepasi, kalau dalam vocabulary startup ni dia peringkat yang dipanggil Valley of Death. Maksudnya 2-3 tahun pertama itu 99% syarikat startup bankrupt. Hanya 1% saja yang lepas. Jadi kalau yang di bawah ini tak banyak, maka sampai bila-bila kerajaan dan negara tidak akan dapat melihat syarikat-syarikat teknologi yang besar. Pada pandangan saya, mereka yang telah melepasi Valley of Death, kemudian telah pun sampai ke series A, B dan C, insya-Allah dari segi ekosistem pendanaan yang diwujudkan, bila lebih banyak VC yang masuk, mereka boleh berdaya tahan sendiri untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan panjang lebar begitu baik sekali ya yang dibuat oleh YB Rafizi Ramli. Di dalam pendigitalan ini memang satu yang amat kompleks, tetapi ya saya percaya pencerahan itu ya sangat detail ya, apatah lagi melibatkan startup dan sebagainya. Jadi terbaik ya apa yang telah dicerahkan. Kita harap ya boleh memberikan manfaat ya pengetahuan itu untuk kita semua, sahabat-sahabat semua. Jadi kiranya anda memberikan komen juga, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Alright, terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.